Slide seterusnya adalah penerangan sambungan audit fizikal bagi elemen D, E, F dan juga G. Sekarang kita pergi kepada bahagian elemen D ataupun penilaian tempat kerja. Untuk bahagian penilaian tempat kerja, ia akan merangkumi beberapa perkara yang akan diaudit secara fizikal. Pertama adalah tanda laluan keluar dan lampu kecemasan. Yang kedua, laluan yang tiada halangan. Yang ketiga, susunan barang teratur. Yang keempat, pengesahan struktur selamat platform kerja ataupun beban. Yang kelima, penandaan kawasan kerja. Yang keenam, keadaan sempurna lantai kerja, pelantar dan tangga. Yang ketujuh, tepian terbuka dihadang. Yang ke-8, lubang dan pembukaan lantai ditutup ataupun dipagar. Yang ke-9, kebersihan dan kekemasan kawasan kerja. Yang ke-10 adalah kawalan bekerja di tempat tinggi lebih dari 10 kaki. Dan yang ke-11 adalah kawalan risiko dari aspek persekitaran pekerjaan. Untuk bahagian pertama, iaitu tanda laluan keluar dan lampu kecemasan, keputusan akan ditandakan sebagai ya jika semua pintu mempunyai tanda keluar dan berfungsi dan mempunyai lampu kecemasan di dalam premis. Sekiranya tidak disediakan seperti mana yang saya terangkan tadi, maka keputusan akan ditandakan sebagai tidak. Seterusnya, untuk laluan yang tiada halangan, pihak majikan hendaklah memastikan semua laluan kerja yang selamat dan ditandakan, iaitu yellow line ataupun garisan kuning di atas lantai yang mengasihkan kawasan kerja dan juga jentera dan juga tidak terhalang. Dan sekiranya terdapat halangan terhadap laluan tempat kerja ini, maka keputusan akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah susunan barang teratur. Susunan barang hendaklah teratur dan disediakan di tempat yang bersesuaian, dan susunan barang-barang yang disusun itu hendaklah dalam keadaan stabil, selamat dan ditandakan. Sekiranya tidak patuh pada elemen tersebut, maka putusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah mana-mana tempat kerja yang mempunyai pelantar direka bentuk dan mengikut amalan kejuruteraan dan ada pengesahan struktur selamat dari jurutera profesional ataupun PE, maka ia akan ditandakan sebagai ya. Dan sekiranya pelantar tidak mengikut pengesahan struktur yang selamat oleh PE ini, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah penandaan kawasan kerja. Bagi penandaan kawasan kerja, ia hendaklah disediakan dengan papan tanda mengikut aktiviti proses kerja, sebagai contoh bahagian pejabat, bahagian pengeluaran, bahagian workshop, bahagian penyelenggaraan, tandas, bahagian pantry, dan semua proses kerja hendaklah ditandakan. Dan keputusan akan jadi tidak sekiranya aktiviti proses kerja tidak dipamerkan dengan papan tanda. Seterusnya adalah keadaan sempurna lantai kerja, pelantar dan tangga. Untuk bahagian 6 ini, sekiranya pelantar kerja direka bentuk dan diselenggara serta mencukupi untuk kerja yang dilakukan dan disediakan dengan guardrail dan juga dilengkapi oleh tollboard, dan tangga yang dibuat adalah daripada bahan yang kukuh dan dilengkapi dengan heril, maka keputusan ini akan ditanda sebagai ya, dan keputusan akan ditanda sebagai tidak jika tidak patuh kepada elemen tersebut. Seterusnya, untuk tepian terbuka dihadang, sekiranya terdapat tepian terbuka di tempat kerja, ia hendaklah dipagar dengan kukuh dan selamat. Sekiranya ia tidak dipagar dengan kukuh dan selamat, keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Sekiranya tepian terbuka tidak ada di sesuatu kawasan tempat kerja, maka keputusan OSHA hendaklah ditanda sebagai NA. Seterusnya adalah lubang dan pembukaan lantai ditutup ataupun dipagar. Untuk bahagian ini, pihak majikan hendaklah memastikan terdapat tanda dan amaran tentang lubang ataupun pembukaan lantai hendaklah ditutup dan dipagar dengan kukuh dan sesuai. Ini adalah seperti longkang-longkang terbuka, maka longkang tersebut hendaklah ditutup dengan selamat supaya mengelakkan kecederaan kepada pekerja. Dan elemen ini akan menjadi tidak patuh sekiranya pihak majikan tidak memagar
lubang-lubang ataupun permukaan lantai di tempat kerja. Seterusnya adalah kebersihan dan kekemasan kawasan kerja ataupun housekeeping. Sekiranya pihak majikan memastikan kekemasan dan kebersihan di kawasan tempat kerja itu diselenggara dan tiada air bertakung, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai ya. Sekiranya housekeeping tidak dilaksanakan dan keadaan tempat kerja adalah bersepah dan tidak teratur, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah kawalan risiko bekerja di tempat tinggi yang lebih daripada 10 kaki. Dan untuk bahagian ini, pihak majikan hendaklah menyediakan prosedur kerja selamat dan peralatan keselamatan yang sesuai untuk kerja-kerja di tempat tinggi. Dan keputusan akan ditanda sebagai tidak sekiranya tiada SOP untuk kerja-kerja di tempat tinggi dan tiada peralatan keselamatan yang sesuai disediakan untuk kerja-kerja tersebut. Seterusnya adalah kawalan risiko dari aspek persekitaran pekerjaan. Di sini adalah pihak majikan hendaklah menyediakan tempat kerja yang kondusif seperti sumber pencahayaan yang mencukupi dan mempunyai pengudaraan yang baik serta suhu yang sesuai. Dan sekiranya pihak majikan tidak patuh pada elemen ini, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Kita pergi kepada bahagian E, iaitu pengurusan loji dan jentera. Untuk pengurusan loji dan jentera, terdapat beberapa elemen yang akan diambil kira. Pertama adalah kawalan risiko, yang kedua adalah prosedur kerja selamat, yang ketiga adalah nombor pendaftaran jentera berpengakuan, yang keempat adalah tanda amaran dan yang kelima adalah keselamatan elektrik. Untuk kawalan risiko bagi loji dan jentera, keputusan akan ditanda sebagai ya sekiranya semua loji dan jentera mempunyai kawalan risiko setakat yang praktik, iaitu berdasarkan keterukan, pengetahuan, kaedah dan kos standard risiko berkenaan. Ini adalah kehendak di bawah Seksyen 15-2-A Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sekiranya pihak majikan tidak menjalankan sebarang kawalan risiko terhadap jentera atau loji yang digunakan di tempat kerja, maka keputusan akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah prosedur kerja selamat. Keputusan OSHA akan ditanda ya jika SOP yang disediakan untuk semua aktiviti kerja melibatkan loji dan jentera, termasuk bagi kerja-kerja di ruang terkurung, disediakan dan dipamerkan. Dan keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak sekiranya SOP yang disediakan untuk sebahagian aktiviti yang melibatkan loji dan jentera, termasuk bagi ruang terkurung, dan sekiranya SOP tersebut tidak dipamerkan. SOP adalah kehendak di bawah Seksyen 15-2-A Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Seterusnya adalah nombor pendaftaran jentera berpengakuan. Sekiranya pihak majikan ada menggunakan jentera berpengakuan seperti dandang, bejana tekanan tak berapi ataupun mesin angkat, maka semua jentera tersebut hendaklah mempunyai nombor pendaftaran jentera dan ia hendaklah dipamerkan. Sekiranya pihak majikan tidak mempamerkan nombor PMD, PMT ataupun PMA, ia akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah tanda amaran. Tanda amaran hendaklah dipamerkan pada loji dan jentera, iaitu tanda amaran bahaya. Sekiranya tanda amaran bahaya tidak ditanda, maka elemen ini akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah keselamatan elektrik. Keputusan akan ditanda sebagai ya sekiranya semua pendawaian, peralatan dan kelengkapan dalam keadaan selamat bagi setiap loji dan jentera. Dan sekiranya pihak majikan tidak menggunakan sebarang loji atau jentera, audit fizikal bagi semua elemen ini akan ditanda sebagai NA. Kita pergi kepada bahagian elemen F ataupun kebajikan. Di bawah elemen kebajikan ini, audit fizikal akan terdiri daripada beberapa perkara, iaitu satu, kemudahan tandas. Yang kedua adalah tempat ataupun ruang rehat, termasuk ruang solat. Yang ketiga adalah kemudahan air minuman yang bersih. Dan yang keempat adalah kemudahan radar dan sosial.
Keputusan OSHA akan ditandakan sebagai ya sekiranya pihak majikan menyediakan kemudahan tandas yang mencukupi dan bersih, dan ini adalah peruntukan di bawah Peraturan 37 SHW 1970. Selain itu, sekiranya pihak majikan tidak menyediakan kemudahan tandas yang mencukupi, maka keputusan akan ditanda sebagai tidak. Yang kedua adalah tempat ataupun ruang rehat termasuk ruang solat. Keputusan akan ditanda sebagai ya sekiranya pihak majikan ada menyediakan ruang rehat termasuklah ruang solat, dan sekiranya pihak majikan tidak menyediakan ruang rehat di tempat kerja, maka keputusan akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah kemudahan air minuman yang bersih. Kemudahan air minuman yang bersih ini hendaklah disediakan kepada pekerja dan ia adalah perlu daripada punca air bersih. Contoh kemudahan air minuman inilah seperti drinking water, dan ini adalah kebutuhan di bawah Peraturan 34 Safety and Health Welfare 1970. Sekiranya pihak majikan gagal menyediakan kemudahan air minuman yang bersih, maka keputusan akan ditanda sebagai tidak. Seterusnya adalah kemudahan riadah dan juga sosial. Ini perlulah merangkumi aktiviti seperti kesihatan, riadah dan sosial untuk pekerja. Contoh kemudahan riadah adalah seperti padang bola sepak, padang badminton, padang sepak takraw ataupun kemudahan gym kepada pekerja. Selain itu, kemudahan sosial seperti aktiviti pertandingan memancing, aktiviti pertandingan bowling juga dikira sebagai kemudahan sosial. Sekiranya tiada kemudahan riadah ataupun sosial disediakan untuk para pekerja, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai tidak. Kita pergi kepada bahagian elemen G, iaitu Pelan Tindakan Kecemasan. Di bawah Pelan Tindakan Kecemasan ini, terdapat 3 perkara yang akan diperiksa secara fizikal. Antaranya adalah peti pertolongan cemas, alat menentang kebakaran dan juga tempat berkumpul. Keputusan OSHA akan ditanda sebagai ya sekiranya peti pertolongan cemas mempunyai kandungan yang mencukupi dan mengikut Peraturan 38 Safety and Health Welfare 1970. Dan keputusan OSHA ditandakan sebagai tidak sekiranya peti pertolongan cemas tidak diselenggara ataupun tidak menyediakan sebarang peti pertolongan cemas. Seterusnya adalah alat menentang kebakaran. Sekiranya pihak majikan menyediakan alat menentang kebakaran seperti alat pemadam api ataupun alat menentang kebakaran yang lain seperti sprinkler, smoke detector dan fire hydrant, dan alat pemadam api masih sah tempoh, maka keputusan OSHA akan ditandakan sebagai ya, dan ini adalah di bawah peruntukan Peraturan 22 Safety and Health Welfare 1970. Seterusnya adalah pemeriksaan dari segi tempat berkumpul. Sekiranya pihak majikan menyediakan tempat berkumpul yang sesuai dan tempat berkumpul tersebut juga ditandakan dan dipamerkan, maka keputusan OSHA akan ditanda sebagai ya. Sekiranya pihak majikan tidak menyediakan tempat berkumpul dan tempat berkumpul tidak ditandakan, maka keputusan OSHA akan ditandakan sebagai tidak.